Apakah itu gastritis? Gastritis adalah penyakit yang melibatkan keradangan lapisan mukosa yang melapik dinding perut. Ia boleh berlaku secara tiba-tiba ataupun dalam jangka masa yang lama. Jadi, apakah punca berlakunya gastritis ini? Punca yang pertama ini adalah individu yang kerap mengambil ubat tahan sakit dalam tempoh yang lama seperti ubat anti keradangan bukan steroid NSAID, di mana ubat tahan sakit ini boleh menyebabkan masalah gastrik kerana ia akan mengurangkan lagi penghasilan kompaun prostaglandin di dalam perut yang berfungsi untuk merangsangkan penghasilan mukus yang menjadi pelindung dinding perut. Ketika kompaun prostaglandin ini berkurang, penghasilan mukus pada dinding perut juga akan turut berkurang dan menyebabkan lapisan dinding ini terdedah kepada hakisan asid, maka perut kita akan rasa sakit. Yang kedua adalah pengambilan minuman beralkohol. Alkohol boleh memberikan kesan yang negatif dan juga mencederakan lapisan pertahanan iaitu lapisan mukosa. Yang ketiga adalah disebabkan oleh pengambilan rokok. Rokok ini mengandungi nikotin yang akan menyebabkan lagi pertambahan asid di dalam perut dan membawa kepada masalah gastrik. Punca yang keempat adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria Helicobacter pylori iaitu H. pylori, di mana bakteria ini berupaya untuk melemahkan lapisan mukosa melalui dua cara. Cara yang pertama adalah bakteria H. pylori ini akan menghasilkan enzim urease yang akan memecah dan menguraikan urea itu kepada amonia. Amonia ini adalah bahan toksik yang boleh menjejaskan lapisan mukosa. Kehadiran banyak amonia ini akan melemahkan lagi lapisan pertahanan yang akan menyebabkan asid hidroklorik boleh sampai ke sel dan mengakibatkan dinding perut kita mengalami keradangan. Cara yang kedua adalah bakteria H. pylori ini mempunyai bentuk berpilin iaitu berlingkar. Jadi, ia akan membuat lubang pada lapisan mukosa seperti lubang cacing yang akhirnya akan melemahkan lagi lapisan pertahanan ini. Punca yang kelima adalah individu yang mengalami banyak tekanan, sama ada tekanan di tempat kerja, tekanan yang melibatkan peribadi ataupun dalam kalangan sosial. Jadi, bagaimanakah cara rawatan yang boleh kita ambil untuk merawat masalah gastrik? Langkah yang pertama adalah berhenti merokok dan juga pengambilan minuman beralkohol. Langkah yang kedua adalah berhentilah pengambilan ubat tahan sakit. Yang ketiga adalah mengambil makanan dengan lebih kerat tetapi dalam jumlah yang sedikit, kerana ia dapat memberikan masa kepada perut supaya keradangan ataupun luka yang terjadi disebabkan oleh asid itu sembuh sepenuhnya. Langkah yang keempat adalah kurangkan juga pengambilan makanan yang berempah, makanan yang pedas dan juga makanan yang masam. Langkah yang kelima adalah bijak atasi stres seperti melakukan aktiviti fizikal dengan kerap sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu. Yang terakhir adalah dengan mengambil makanan yang sihat seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Antara buah-buahan dan sayur-sayuran yang dicadangkan adalah pengambilan brokoli. Kajian yang diterbitkan dalam Journal Cancer Prevention Research pada tahun 2009 telah menunjukkan bahawa kandungan dalam brokoli iaitu glucoraphanin yang akan menghasilkan sulforaphane ini mampu membunuh bakteria H. pylori di dalam perut. Kajian ini telah melibatkan 50 orang peserta yang mempunyai masalah jangkitan H. pylori dan keradangan di dalam perut. Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa pengambilan brokoli ini mampu mengurangkan keradangan di dalam perut, justru menunjukkan kebolehannya membunuh bakteria H. pylori. Anda juga digalakkan untuk mengambil minyak zaitun extra virgin, kerana minyak zaitun ini berupaya untuk membantu menyediakan halangan pada permukaan dinding perut. Ianya bersifat antibakteria yang boleh mengawal bakteria H. pylori dari menyerang lapisan perut yang lemah. Khasiat daripada minyak zaitun extra virgin juga membantu membentuk selaput pada lapisan perut, seterusnya menghalang hakisan asid. Makanan yang lain juga adalah sari cuketin. Asid asetik yang terkandung di dalam sari cuketin ini berupaya untuk memberikan signal kepada perut bahawa asid bagi proses penghadaman sudah mencukupi, seterusnya mengurangkan penghasilan jus gastrik yang berlebihan di dalam perut. Madu berupaya untuk merawat mereka yang menghadapi masalah penyakit gastritis.
Madu berupaya untuk membekalkan tenaga kepada tubuh badan kita. Minyak habatus sauda juga boleh diamalkan bagi mereka yang ada penyakit gastritis. Asid linolik dan juga asid G-linolik yang terkandung dalam minyak habatus sauda ini berupaya untuk menstabilkan sel membran dan juga prostaglandin yang menghalang masalah keradangan dalam perut. Sekiranya anda mengalami masalah gastritis yang berlarutan dan juga berpanjangan, segeralah berjumpa dengan doktor.